kepada kelas Grammar English tahun 4, 5 dan 6 untuk malam ini. Jadi kelas kita sebelum ini, kita dah selesai bahagian pertama dalam kita punya nota tu. Jadi untuk kali ini kita akan sambung ke bahagian kedua lah, unit 9. Harapnya pelajar semua bersedia, insya-Allah. Sekali cikgu nak ingatkan, kalau ada soalan, tolong angkat tangan dulu ya. Kalau ada soalan, tolong angkat tangan dulu. Kemudian bila cikgu panggil nama kamu, baru kamu jawab. Baru kamu tanyalah soalan. Make sure kamu angkat tangan dulu ya. Angkat tangan macam tu kan. Ada angkat tangan dekat situ, kamu boleh guna untuk tanya soalan. Okay, insya-Allah. Alright. Tajuk malam ini ialah verbs. Tajuk malam ini ialah verbs. Jadi sebelum ini kita belajar banyak tentang noun. Sebelum ini kita banyak belajar tentang noun yang bermaksud kata nama. Untuk malam ini kita akan belajar tentang verbs yang bermaksud, kalau dalam bahasa Melayunya dia bermaksud kata kerja. Bermaksud kata kerja. Kalau dalam bahasa Melayu, kita panggil verb ini kata kerja. Dia ialah salah satu daripada bahagian dalam sesebuah ayat yang menceritakan tentang, dia kata kat sini, a verb expresses three things, tiga benda. First kali, an action, iaitu sesuatu perbuatan. An action tu maksudnya sesuatu perbuatan. Kemudian verb ini juga, kita bagi dia kecil sikit. Kemudian verb ini juga digunakan untuk an event, iaitu sesuatu kejadian. An event ini maksudnya sesuatu kejadian. Kemudian a verb also expresses a state, iaitu sesuatu keadaan. Cikgu akan pergi kepada satu-satulah. Okay, first kali dia kata verb ini, kata kerja ini, verb expresses an action. Verbs expresses an action, iaitu sesuatu perbuatan. Maksudnya apa-apa yang kamu buatlah. Apa-apa sahaja yang kamu buat ataupun lakukan, itu ialah verb. Jadi bagi contoh dekat sini, drink iaitu minum, walk iaitu jalan, itu ialah benda yang kamu buat ataupun benda yang kamu lakukan. Maka dia ialah verb. Sesuatu yang kamu lakukan, maksudnya dia ialah verb. Macam sekarang ni, kalau kamu sedang menulis, kan, itu ialah perbuatan lah, an action, sesuatu perbuatan. Maka dia ialah verb. Kemudian an event, iaitu sesuatu kejadian. Verb menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi ataupun telah terjadi. Maksudnya sesuatu kejadian. Contohnya macam organize ataupun celebrate. Macam sedang meraikan, celebrate ni maksudnya meraikan. Maka sebab itu ialah sesuatu kejadian, maka dia ialah verb. Dia sesuatu yang sedang terjadi, maka dia ialah
verb. Kemudian verb ini juga menunjukkan sesuatu keadaan. Maksudnya sesuatu itu sedang, apa keadaan dia? Contohnya macam moves, sedang bergerak. Maka dia sedang buat apa? Dia sedang bergerak. Itu ialah keadaan dia. Maka itu ialah verb. Jadi kalau pelajar nak senang ingat, yang ini cikgu bagi idea lah ya. Kalau pelajar nak senang ingat, pelajar cuma ingat ayat itu sedang buat apa. Ayat itu sedang buat apa. Maka dengan ayat kalau kamu boleh jawab ayat itu sedang buat apa, maka kamu boleh tahu apa dia punya verb, ya. Okey. Yang ini. Okey. Kemudian dia bagi kita dua contoh ini. Ya, dua table ini. Okay. Kenapa dia bagi dua table ini? Cikgu beritahu ya. Bahagian ini, ya. Jadi bahagian ini nama dia singular subject. Ya, bahagian ini namanya singular subject. Ada tak pelajar yang boleh bagi tahu cikgu apa maksud singular? Tolong angkat tangan. Ada tak? Ya, Nurul Afikah. Benda yang sedang berlaku. Salah. Singular Cahaya. Siapa cikgu akan bagi yang angkat tangan dulu. Ya. Apa namanya yang guna akaun Cahaya official tu. Cikgu tak tahu nama kamu sebab letak kat situ Cahaya saja. Saya. Ya kamu. Nama siapa? Saya. Nama siapa? Nur Al-Bashir. Okey. Nur Al-Bashir. Alright. Apa maksud singular? Satu. Benda yang Ya. satu. Singular ini bermaksud yang hanya ada satu. Ya. Hanya ada satu. Itu maksud singular. Ya, asalnya daripada perkataan single kan? Asal daripada perkataan single, maksud dia ialah singular ini satu sahaja. Kenapa singular ini satu sahaja? Ya, kita tengok contoh yang dibagi kat sini. Aminah itu ialah nama satu orang perempuan. Kan? Raju nama satu orang lelaki. Kemudian he satu orang lelaki. She satu orang perempuan. It satu benda. Jadi semua dekat sini menunjukkan satu. Jadi dia ialah singular subject. Okey. Kemudian kalau subjek itu singular, maka apa yang kamu perlu buat ialah verb itu, kan, apa-apa sahaja verb itu kamu kena tambah s ataupun kena ada s. Ya, kalau subjek itu singular, verb dia kena ada kena ada s. Apa yang cikgu tambah dekat sini, cikgu nak minta kamu tambah juga dekat dalam nota kamu. Apa yang cikgu tambah dekat sini, cikgu nak minta kamu tambah juga dalam nota kamu. Ya, kalau boleh. Iaitu verb tambah s. Contohnya, contohnya Aminah has. Kalau subjek dia singular, kita kata has.
Ya, ada ataupun miliki, kan? Ada ataupun miliki. Aminah has. He does. Ya, he does. Asalnya daripada perkataan do, tetapi sebab dia singular, maka kita tambah s, dia jadi does. She delivers. It plays. Raju waters. Okay. Sebab ini ialah verb dan ini semua singular, maka dia tambah s. Boleh faham tak? Siapa yang tidak faham, tolong angkat tangan. Okay. Kalau boleh faham, no problem. Kemudian, yang bawah ini, okay, kalau satu sahaja, kita panggil singular. Kalau banyak, kita panggil apa? Tolong angkat tangan. Aiman Najmi. Plural. Plural, ya, very good. Walaupun dah lama tak jumpa, kamu ingat lagi ya, Aiman? Ya. Okay, very good, sangat bagus. Jadi, kalau singular ialah satu, plural ialah kalau banyak ialah plural, ya. Banyak ini bukannya bermaksud 100,000 apa, tak. Kalau plural maksudnya lebih dari satu. Ya, harap pelajar boleh ingat, ya. Ada pelajar yang terkeliru. Cikgu, dua tu bukannya banyak. Tak. Plural ini maksudnya lebih dari satu. Asalkan dia lebih daripada satu, maka dia plural. Kemudian, kalau cikgu nak tunjuk kamu kepada perkataan I. I ini bermaksud saya. Biasanya kalau kamu guna I, iaitu saya ini seorang sahaja, kan? Tetapi untuk bahasa Inggeris, I ini dikira sebagai plural subject. Ya, sebab tu kita kata I have. Kita tak kata I has. Okey, kalau untuk plural subject tidak perlu tambah s. Ya, kalau untuk plural subject tidak perlu tambah s. Maka I have, you do, they deliver. Nampak tak? Dia sebenarnya perkataan yang sama sahaja dengan yang atas ini. Tetapi dia tak ada s. Kan? Has dengan have, does dengan do, delivers, deliver, plays, play, waters, water. Sebenarnya dia ialah verb yang sama, tetapi dia tidak ada s sebab ini ialah plural. Maka kalau kamu nak tahu dia kena tambah s atau tidak, kamu kena tengok dia punya subjek itu singular atau plural, ya. Okey. Kalau faham, kita boleh pergi ke bahagian yang seterusnya. Okey. Sekarang ni kita tengok contoh-contoh ayat daripada 3 jenis verb tadi, kan? Dia bagi 3 jenis verb tadi, iaitu action, event dengan state. Kita tengok satu-satu. First sekali, contoh untuk verbs expressing an action. Ya, kata kerja yang menunjukkan sesuatu perbuatan. Ni cikgu tulis kat sini. Kalau yang tidak faham tu, bolehlah salin yang cikgu tulis ni. Ya, dia ialah kata kerja yang menunjukkan sesuatu perbuatan. Okey, contoh pertama, the man drives a green car to work. Lelaki itu memandu sebuah kereta berwarna hijau ke tempat kerja. Jadi dekat dalam ayat ini dia punya verb dia ialah drives, iaitu memandu, ya. Memandu itu ialah sesuatu yang kamu buat. Maka dia ialah drives. Ya, dia ialah verb. Dan the man, ya, the man, lelaki itu, seorang sahaja lelaki.
maka dekat hujung drive kita tambah S. Sebab the man ini seorang sahaja kan. Yang ini ialah dia punya subjek dia dan yang ini ialah dia punya verb dia. Ya. Yang ini dia punya subjek iaitu singular. Maka dia punya verb dia verb tambah S. Okey, nampak tak? Kan? Nampak ya? Harap boleh nampak lah. Okey. Kemudian, fish swim in the sea. Fish ini ialah dia punya subjek. Swim ini ialah dia punya verb. Ya, berenang kan? Berenang. Dia tidak tambah S. Kenapa? Ya, Hasif. Hasif Jamaluddin. Kenapa kenapa swim tak tambah S? Sebab kita tak boleh kira. Okey. Maksudnya dia punya subjek dia singular ke plural? Singular. Okey. Thank you. Salah ya. Sebab dia ialah fish, kalau plural pun kita panggil fish juga. Kalau, cikgu tahu kamu biasa dengar perkataan fishes kan? Biasa tak dengar perkataan fishes? Kan? Fishes itu salah. Tak ada je perkataan fishes. Perkataan kalau kan, kalau fish, kalau satu pun kita panggil fish, kalau banyak pun kita panggil fish. Perkataan fishes itu sebenarnya digunakan asalnya bukannya daripada bahasa Inggeris, tetapi asalnya daripada Amerika sebenarnya lah, ya. Biasanya kalau pelajar tulis, cikgu tak bagi salah pun. Tetapi cikgu bagi betul aja. Tetapi kalau nak guna dalam ayat yang betul, sebenarnya fish, kalau banyak, ikan yang banyak pun kita panggil fish. Jadi dalam ayat ini bermaksud ikan berenang di dalam laut, kan? Sea, laut. Jadi laut itu punyalah banyak, punyalah besar, mestilah ada lebih daripada satu ikan, betul tak? Jadi daripada perkataan sea itu, kita tahu ikan yang dia tengah cakap ni, subjek dia ini lebih daripada satu. Kalau kita tengok ayat pertama, dia kata the man, lelaki itu. Jadi kita tahulah itu ialah singular, satu sahaja. Dia sedang bercakap tentang lelaki yang khusus. Sekarang, siapa yang tak faham kenapa nombor dua ini dia plural? Fish ini dikira sebagai plural. Jadi, dia punya verb dia tak tambah S. Ada tak yang tidak faham? Tolong angkat tangan. Okey. Kalau semua faham, cikgu sambung. Puan Norzila reads the newspaper every morning. Puan Norzila membaca surat khabar setiap pagi. Puan Norzila seorang sahaja, ya, singular, maka verb tambah S. They drink orange juice daily. Ada yang angkat tangan ke tadi? Okay. They drink orange juice daily. Mereka minum jus oren setiap hari. Kan? Kalau dia kata mereka, mereka mestilah lebih daripada satu. Maka dia punya verb dia tak ada tambah S. Okey. Kemudian, yang tadi itu, verb itu menunjukkan sesuatu perbuatan. Itu benda yang orang buat lah.
Kemudian verbs expressing an event, iaitu kata kerja yang menunjukkan sesuatu kejadian. Ya, yang menunjukkan sesuatu kejadian. Dia punya ayat pertama dia, the English Language Society organizes the storytelling competition annually. Okay, the English Language Society ini ialah dia punya subjek dia, iaitu dia ialah, perasan tak? Ketiga-tiga English Language Society, ketiga-tiga perkataan itu berhuruf besar. Maksudnya itu ialah sebuah nama. Ya, itu ialah sebuah nama. Nama apa? Nama sebuah society. Maksudnya macam kelab lah ya. Itu ialah nama sebuah kumpulan, nama sebuah kelab. Maka sebab dia tulis society, maka dia ada satu sahaja. Ya, kalau banyak societies. Tapi sebab dia kata society, maksudnya satu sahaja. Ini ialah singular. Maka dia punya verb dia iaitu organizes. Itu maksudnya mengaturkan lah ya, mengaturkan. Ya, English Language Society mengaturkan pertandingan bercerita setiap tahun. Jadi mengaturkan itu ialah dia punya verb. Ya, ini ialah dia punya verb. Kemudian dia tambah s sebab dia punya subjek dia singular. We celebrate Teachers' Day on 16th of May every year. Kita meraihkan Hari Guru pada 16 Mei setiap tahun. We ini ialah plural, celebrate ialah meraihkan. Maka sebab we ini ialah plural, maka tak perlu tambah s. Ya, tak perlu tambah s. Kemudian the students take part in the debate competition yearly. Pelajar-pelajar itu lebih daripada satu ya, students. Pelajar-pelajar itu mengambil mengambil bahagian di dalam pertandingan debat itu setiap tahun. Ada yang angkat tangan ke? Angkat tangan lepas tu letak balik. Kalau tak faham ke, ada soalan ke, tolong tanya ya. Okay. Alright. Students ini plural sebab ada S kat belakang tu kan. Ya, students. Pelajar-pelajar ataupun para pelajar ya. Kemudian, our principal gives a speech at our prize giving day every year. Ya, guru besar kami memberi ucapan pada hari penyampaian hadiah kami setiap tahun. Jadi memberi, give ya, memberi sebab guru besar dia ada satu sahaja, maka dia punya verb dia pun tambah s. Kemudian sama jugalah ya, verbs expressing a state, iaitu sesuatu keadaan, itu keadaan, itulah. Kata kerja yang menunjukkan sesuatu keadaan. Contohnya, the sun moves around the earth.
matahari bergerak mengelilingi bumi. Betul ke? Betul ke kelas? Matahari bergerak. Salah. Salah ya. Dia sebenarnya terbalik ni. Jom kita betulkan dia. Salah ni, apalah. Salah. Salah. Ya, the earth moves around the sun. Itu baru betul. Ya. Bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Ya, bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Kalau nak pergi tandas, pergi, tak apa, don't worry. Kemudian, the moon shines at night. Bulan bersinar di waktu malam. Birds fly. Burung-burung terbang. Ya, jadi itu ialah semua verb dia yang menunjukkan keadaan. Keadaan sesuatu itu ya. Okey. Sebelum kita pergi ke topik seterusnya, ada tak pelajar yang nak tanya soalan? Ataupun yang tidak faham? Okey. Kalau tiada, kita pergi ke tajuk yang seterusnya. Okey. Tajuk seterusnya ialah subject verb agreement. Ya, subject verb agreement. Macam yang cikgu tunjuk tadi, subjek yang singular dia punya verb dia tambah s. Subjek yang plural tidak ada tambah s. Sebenarnya itu sahaja yang kamu perlu ingat. Yang unit 10 ni dia menunjukkan apa yang cikgu terangkan tadilah. Ya, dia menunjukkan apa yang cikgu terangkan tadi. Apabila subjek itu singular, verb dia pun mesti singular. Kalau subjek itu plural, maka verb itu pun mesti plural. Kalau subjek itu singular, verb itu kita tambah s. Kalau subjek itu plural, verb itu kita tidak tambah s. Kalau pelajar boleh ingat yang itu, tak ada masalah. Itu sahaja yang pelajar perlu ingat sebenarnya. Ya. Kalau singular, tambah s. Kalau plural, tak payah tambah s. Kalau boleh ingat yang itu, subject verb agreement ni dah boleh buat lah. Okay. Sebab tadi cikgu tanya tak ada soalan, jom kita pergi ke exercise nombor 1. Okay. Arahan dikata underline the correct word in the brackets. Underline the correct word in the brackets. Soalan nombor 1. Apa tu? Soalan nombor 1. My mother and I, sama ada go atau goes to the market every morning. Ada tak yang nak cuba jawab? Okay, Sarah Alisha. My mother and I goes to the market every morning. Goes. Sarah, jawapan kamu goes Tak apa, jawab je. Kalau salah, salah lah. Kalau betul, cikgu kata betul. Kalau salah, cikgu betulkan. Tak ada orang nak marah kamu pun. Cikgu cuma tak dengar. Go ke goes? Ada S ke tak ada S? Ada S.
Ada S. Okey. Dia punya subjek dia, okey. Ayat ni bermaksud saya dan ibu saya pergi ke pasar setiap pagi. Ya, pergi ke pasar setiap pagi. Okey, Sarah, cikgu nak tanya, ada berapa orang dekat dalam ayat tu? Berapa subjek dia? Berapa orang pergi ke market every morning? 2. Dua, kan? My mother and I. Saya dan ibu saya. Jadi, singular ke plural? Plural. Okey, kalau plural kena tambah S ke tidak? Cuba ingat balik. Kalau tak ingat, jom kita tengok. Kalau plural, ada tambah S tak? Tak ada ya. Jadi, kalau yang ini, dia punya subjek dia ialah my mother and I. Iaitu plural subject. Tak. Maka, go ke goes? Go. Go ya. Jadi jawapan dia ialah go. Okey. Boleh? Ada masalah tak kelas? Kalau cikgu kata ada masalah macam mana? Mana masalah dia? Cuba cari. Ada masalah ni? Cuba tengok yang cikgu buat tu. Ya, ada. Ada. Cikgu kata ada. Cuba cari. Mana masalah dia? Ah, apa nama tadi? Yang cahaya tu. Alah, cikgu lupa dalam nama kamu. Nak panggil apa Yang guna nama akaun cahaya tu. Wasik. 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 Ada Q tak? Ke ada K? Basik. Basik. B-A-S-I-T. Basit. Okey. Basit. Mana masalah dia Basit? Dia sepatutnya kena mula dari I. Bukan mother. Bukan. Itu bukan masalah dia. Mikael. Betul, cikgu kena garis kat bawah dia. Ya, betul Mikael. Kalau kamu tengok arahan dia kata underline the correct word. Underline maksudnya baris. Kalau cikgu jawab macam ini, walaupun jawapan cikgu betul, tapi sebab cikgu tak ikut arahan, jawapan cikgu jadi salah. Sebab arahan kata underline, maksudnya baris di bawah. Ya. Sepatutnya kita garis di bawah jawapan yang betul. Pelajar, pastikan kamu baca dan kamu faham dia punya arahan terlebih dahulu ya. Arahan tu sangat-sangat penting. Make sure kamu baca dan kamu faham. Cikgu suka buat benda-benda macam ni. Nak tengok pelajar baca ke tidak arahan tu. Okey. Nombor 2, she comes here every week. Kenapa mother tu M tak besar? Sebab mother itu bukannya special noun, dia bukannya kata nama khas. Kan mother ya, semua orang ada mother kan? Ibu. Dia ialah sebuah kata nama am. Kalau letak nama kan, macam Zakiah and I, itu ya kena tulis huruf besar ya. Kalau macam contohnya lah ayat dia macam ni kan,
My my mother Zakiyah and I go to the market every morning. Kalau nama ibu itu letak dekat situ, maka perlu ada perusaha lah. Ya, right. Soalan nombor 2, she come ataupun she comes. Ada tak yang nak jawab? Cuba orang lain pula yang belum jawab soalan lagi. Ada tak? Hijaz. Betul, nama kamu Hijaz. Habis itu nama apa? Ashraf. Ashraf. Hijaz tu nama siapa? Papa. Okay. Alright. Jadi Hijaz, Ashraf, sorry. Apa jawapan dia? Come ataupun comes? Comes. Comes. Kenapa comes? Sebab dia plural. Sebab dia plural. She. Sebab dia singular. Okay. She itu maksudnya apa? Maksudnya dia seorang apa? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Seorang perempuan kan? She ini ialah singular subject. Sebab dia ialah singular subject, maka jawapan dia ialah comes. She comes here every week. Okay, very good. Very good. Ashraf. Mintalah apa nama itu, kamu semua pun cikgu minta email kamu sendiri. Kalau letak nama kamu kat situ, boleh terus cikgu panggil. Ashraf kan? Okay, next. They often play ataupun plays with their brother. Ada tak yang nak jawab? Ada tak? Siapa-siapa pun tak apa. Hasif. Cikgu nampak tadi. Place. Plays. Kenapa plays? Place. Sebab Kenapa often. plays? Often? Often tu seorang ke banyak? They. Kalau they itu seorang ke banyak? Often tu they untuk ramai. Often ini maksudnya selalu kan? Selalu ini they ini Selalu. plural kan? Jadi Betul, plural. kalau plural ada S ke tak ada S? Cuba ingat balik. Ada S. Jom kita tengok balik. Kalau singular ada S. Kalau plural tiada S. Jadi jawapan dia dekat sini apa? Jawapannya play. Play, ya, bukan plays. Faham tak? Okay, faham. Okey. Cikgu sebenarnya tahu kenapa kamu terkeliru. Ya, cikgu tahu sebenarnya kenapa kamu terkeliru. Jadi dekat sini cikgu nak tambah nota sedikit. Cikgu buat nota tambahan. For subjects, bukan for subjects. For nouns, kelas habis pukul 10. Okay, for nouns, for nouns, if the noun is singular, we do not add S. For example, the student.
Jadi kalau the student maksudnya satu sahajalah. If the noun is plural, ni nak kena huruf besar. Yang ni pun huruf besar. We do add S. For example, the students. Okay, yang ini cikgu nak minta kamu tolong salin ya. Dekat bawah nota verb ini, cikgu nak minta kamu salin yang ini. Yang cikgu tengah tulis ni, biar cikgu besarkan sikit. Okay. For verbs, if the verb is singular, we do add S. For example, the student studies. If the verb is plural, we do not add S. For example, the students study. Okey. Berhenti salin sekejap, cikgu nak terangkan. Okey. Sebab kenapa banyak pelajar buat silap benda-benda ini ialah sebab dia terkeliru dengan noun dengan verb. Ya. Kalau noun iaitu kata nama, kalau kata nama itu singular, kita tak letak S. Contohnya the student, seorang pelajar, the student, tak letak S. Kalau noun itu plural, iaitu lebih daripada satu, kita letak S. Contohnya the students, iaitu pelajar-pelajar ataupun para pelajar. Kalau lebih daripada satu noun, kita letak S. Kalau untuk verb, dia terbalik. Kalau verb itu singular, satu sahaja, kita letak S. Kalau verb itu plural, kita tak letak S. Jadi kamu perlu ingat yang mana satu noun, yang mana satu verb. Okey, cikgu minta cikgu bagi masa 2 minit ya untuk salin ni. Kalau tidak faham, tolong angkat tangan. Sekejap ya, cikgu nak pergi ke bilik air sekejap. Sekejap lagi cikgu datang balik.
Okey, ada tak pelajar yang belum siap tolong angkat tangan? Okey, kalau belum siap tolong angkat tangan, bila dah siap turunkan tangan ya. Thank you. Nanti kalau yang dah siap turunkan tangan. Boleh, boleh. Nasihat nanti cikgu hantar ke grup. Okey, tak apa kelas. Cikgu nak sambung kelas. Nanti cikgu akan hantar yang cikgu buat ni ke dalam grup ya. Kamu boleh tengok dekat dalam grup tu nanti. Ya, boleh. Aiman. Alright. Okey, jom kita habiskan. Okey, number 4. Okey. Tak apa. Yang ini cikgu akan jawab. Okay, number 4. The rabbits have a short tail. Sebab rabbits, sebab ada S kan, maksudnya dia ialah plural. Maksudnya arnab-arnab. Ya, lebih daripada satu arnab. And then do ataupun does they dance. Okay, yang ini kamu nampak tak? Dia bermula dengan verb. Kemudian subjek dia di belakang. Maksudnya, maksud ayat ini, mereka itu menari ke tidak? Jadi sebab dia punya subjek dia ialah they, iaitu mereka, maka jawapan dia ialah do. Do they dance? Mereka itu menari tak? Plants need ataupun needs water and sunlight to grow. Plants ialah plural, sebab ada S kan? Maka plants need water and sunlight to grow. We, kami, kalau kami itu maksudnya plural lah, lebih daripada satu ya, kami. Collect stamps during our free time. Siulan, nama orang seorang sahaja. Siulan opens the windows every morning. It sometimes rains in the night. Sebab dia punya subjek dia ialah it. It ini ialah singular. Kita dah tengok dah tadi kan. Kemudian the boy, iaitu budak lelaki, seorang sahaja, maka runs in the field every evening. Okey. Kemudian kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Dia punya arahan dia ialah fill in the blanks with the correct form of verbs in the brackets.
Okey, maksudnya penuhkan isi tempat kosong dengan verb yang betul. Maksudnya kita kena tengok dia punya subjek dia. Kemudian kalau kena tambah s, kita tambah s lah. Okey, she. Kalau she dia ialah singular, maka jawapan dia ialah she cooks every day. Right? Okay, ada tak yang nak jawab nombor 2? Nurul Afiqah. The dog always barks at you. Us. At us ya, at us. Jadi jawapan dia ialah barks. Nah, idiom macam mana tu? B-A-R-K-S. Okay, ya, the dog always barks at us. Sebab dog itu satu ekor sahaja. Okay. Nombor 3, ada tak yang nak jawab? Ada tak? Okey, alah, cikgu dah lupa balik dah. Cahaya. Apa nama kamu tadi? Ni cikgu nak bagi ingat. Apa nama? Basit. Basit. Ya. Okey. Basit. Apa jawapan dia? Hence, lay eggs. Ejanya macam mana? Lay. L-A-Y. Jadi tiada perubahan ya. Kenapa? L-A-Y. Okey, kenapa tak ada perubahan? Sebab hence tu banyak. Apa maksud hence tu? Hence yang kampung ditambah S sebab ditambah S so the plural banyak. Okey. Hens itu maksudnya ayam betina ya. Ayam betina. Oh, Ah, okay. Kalau ayam sahaja kita panggil chicken. Kalau ayam jantan kita panggil cockerel. Kalau ayam betina kita panggil hen. Ya? Okay, very good. Alright. Nombor 4. Ada tak yang nak jawab? Aiman. Aiman Najmi. Saya. Hmm. Firdaus and his brothers do their homework very evening. Okay, eja macam mana tu? D-O-E-S. Okay, D-O-E-S. Maksudnya kamu tambah S ya? D-O-E-S. Betul lah. Kalau verb itu singular, dia jadi does. Tapi Aiman, cikgu nak tanya kamu, ayat ini dia tengah cakap tentang siapa? Tentang Firdaus, Firdaus dan abang dia. Firdaus dan adik-beradik lelaki dia kan, his brothers. Firdaus and his brothers. Maksudnya Firdaus dan adik-beradik lelakinya. Maksudnya singular atau plural, Aiman? Satu ke banyak? Plural. Plural. Kalau plural kena tambah S tak? Tak. Tak. Jadi jawapan dia ialah Do. do. Eja macam mana tu? D-O-S.
D-O. D-O sahaja. Okey, ya. Faham Okey, masa tinggal sedikit sahaja lagi, cikgu jawab yang lain dia. Okey, nombor 5, jawapan dia ialah do they play? Sebab dia punya subjek dia ialah they, iaitu mereka. Ya, jawab mereka. Maka tiada perubahan. Mereka ni plural, maka dia punya verb dia tiada perubahan. Kemudian nombor 6, his parents. Ada tak yang nak jawab? Nak try jawab nombor 6 ni? Last kali. Cikgu nak tanya. Ada tak yang nak jawab nombor 6? Okey, Basit. Nombor 6 Nombor 6. His parents sell fruits for a living. Boleh ulang balik tak? Cikgu punya connection tak elok kot. Cikgu tak dengar lah. Okay. His parents sell fruit for a living. Okey, eja macam mana tu? S-E-L-L. S-E-L-L. Tiada perubahan. Sebab parents, ya, dia punya ni dia ialah The his plural. parents. Plural, ya. Okey, thank you. Now, soalan nombor 6 ini, dia nak cuba trick kamu tahu sebenarnya. Kalau kamu nampak his sahaja, tapi kamu tak nampak parents, maka kamu akan ingat dia ialah singular. Sebab his ini maksudnya satu kan? Lelaki satu, his. Tetapi, kamu kena hati-hatilah. Soalan ni bukannya tanya tentang lelaki itu, tetapi dia tanya tentang ibu bapa dia, his parents. Maka sebab his parents ialah plural, maka jawapan dia ialah sell. Okey. Yang seterusnya, a bat sleeps. Ya, seekor sahaja kelawar. Nombor 8 pun seorang sahaja, ya, Ali. Ali often reads in class. Seterusnya pun sama, Ghazali seorang sahaja, Ghazali wears. And then Zarina sama juga seorang saja, writes. Okey. Jadi kerja kita untuk malam ini sampai di sini sahaja, insya-Allah. Kita akan sambung semula minggu hadapan. Cikgu tak pastilah actually ada ke tidak kelas minggu hadapan. Sekejap ya. Cikgu tak pastilah minggu depan ada ke tidak kelas, tetapi kelas seterusnya kita akan sambunglah insya-Allah. Kelas semalam ini sehingga di sini sahaja, ya. Cikgu tamatkan kelas dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kelas yang seterusnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alright. Thank you. Okay. Alright. You're welcome. Jumpa lagi insya-Allah. Yeah, you're welcome.